لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم وقال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Yang saya kasihi Datuk Seri Abdul Rahman, pengerusi kepada Surau Al-Mizan, yang berbahagia Datuk Dusuki, timbalan pengerusi kepada Surau Al-Mizan, seluruh alijatan kuasa mereka, sahabat-sahabat saya, teman-teman yang dikenali dekat, yang dikenali daripada jauh, saudara-saudara, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya bagi pihak ketua kita Datuk Ahmad Mashtaq Tirmizi, kita mengucapkan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada pentadbiran surau ini yang telah membukakan ruang, memberikan kesempatan kepada kita untuk memakmurkan surau ini dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang saya rasa kemudahan itu yang disediakan itu dari sudut kami, kemudahan 4-5 bintang yang disediakan kepada kami. Alhamdulillah, tempat berehatnya baik, tempat kita ambil wuduknya baik, tempat mandinya baik, tempat istirahatnya baik. Dengan kita tengok ada pond di sana sini, ada ikan benang-benang dan sebagainya. Masya Allah, saudara-saudara, bagi saya seolah-olah bukan kita berada di satu surau, di satu taman, dan kita akan jadikan ini bukan sebarang taman, bukan lake garden sebarang lake garden. Inilah taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saudara yang dimati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi memulakan dengan sepotong ayat Al-Quran, 2-3 potong ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ayat Quran yang pertama yang dibacakan tadi, kebanyakan penghuni neraka terdiri daripada jin dan manusia. Sebab apa? Mereka mempunyai hati, tapi tidak menggunakan hati mereka untuk merasakan kebesaran Allah. Mereka mempunyai mata, tapi mata mereka gagal untuk memandang tanda-tanda kebesaran ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai telinga, tapi gagal menggunakan telinga mereka untuk merasakan keagungan Allah yang dilaungkan daripada menara corong surau ini. 1 hari 5 kali dilaungkan. Gagal mereka memberi respon. Sebagian para sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam respon, tuan-tuan, terus azan, sebelum azan pun mereka menunggu azan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, orang-orang yang macam ini disebut ulaika kal an'am. Mereka ni seperti binatang ternak. Ada hati tidak dapat merasakan, ada mata tidak dapat memandangkan, ada telinga tidak dapat mendengarkan. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Can you imagine God reduce us into something like an animal, a beast? Saudara,
Di mana kita, saudara? If Allah were to reduce you and me at the level of beast, haiwan, ulaika kalal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, mereka lebih hina daripada binatang ternak. Saudara, cuma tak fikirkan, lebih hina daripada binatang ternak. Bukan Nabi kata, Allah kata. Macam mana saya nak jumpa dengan Allah kalau saya lebih hina daripada binatang ternak? Can you even imagine, if I want to be facing God, I am in the position lebih teruk daripada binatang haiwan. Macam mana saya nak menghabiskan nyawa saya bila malaikat maut mencabut nyawa saya nanti, kalau saya hanya beridu sebagai haiwan, bahkan lebih teruk daripada haiwan? Bagaimana saya nak berada di alam barzah kalau saya merupakan haiwan, lebih teruk daripada haiwan? Bagaimana saya nak dibangunkan pada hari kiamat nanti, nak diletakkan di padang mahsyar, kalau saya lebih teruk daripada haiwan, haiwan dan lebih teruk daripada haiwan? Saudara, kenapa jadi begitu? Daripada surau ini, surah Al-Mizan, rata-ratanya saya dah pergi, tuan-tuan, sebelum kita bersyarah dekat sini, berada di Putrajaya ni, masuk dah minggu yang kedua, tuan-tuan, pada 10 hari lebih dari Putrajaya ni. Kami dah pergi agak-agaknya 3-4 surau. Saya sendiri dekat 5-6 surau dah. Yang terakhir tadi kita pergi surau Al-Manar. Tuan-tuan nampak? Nun di sempadan sana dekat Desa Kembangan. Sangat hampir daripada surau ini. Daripada surau ini pagi tadi 12 minit saja daripada sini. Subuh tadi saya menyampaikan kuliah subuh di sana. Saudara-saudara, kebanyakannya alhamdulillah di surau-surau yang begitu hebat. Yang pastinya, tuan-tuan, saya tengok dibandingkan dengan 20 tahun dulu, dibandingkan masa saya menjadi orang yang dia tugaskan untuk melihat, mengkaji, melihat peraturan-peraturan yang berlaku kepada surau masjid seluruh negeri Selangor. Bila saya menjadi exco kerajaan negeri Selangor, perubahan sudah berlaku begitu mendadak. Cantiknya surau berbeza dengan 20 tahun yang lalu. Istimewanya surau ini dari segi kelengkapannya berbeza dengan 20 tahun yang lalu. Corong pembesar suara atau tarampan saya rasakan dibandingkan 20 tahun yang lalu, hampir seluruh surau yang kita pergi. Tuan-tuan, agaknya kalau kita kalah, kita punya sistem ni, pembesar suara ni mungkin kalah dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi saja. Bagus, saudara. Pentadbiran seperti yang digambarkan di surau Al-Mizan ini. Cantik, dengan split levelnya, dengan bersihnya, dengan kapetnya, dengan berbagai-bagai kemudahan yang disediakan untuk mempelawa umat Muhammad di kawasan ini, jiran-jiran kepada masjid. 40 rumah di utara, 40 rumah di selatan, 40 rumah di timur, 40 rumah di barat, nak dipelawa, nak digamit mereka. Datanglah ke surau Al-Mizan, datanglah ke surau Al-Mizan, datanglah ke surau Al-Mizan. Tapi terutamanya anak-anak muda tidak menjawab. Saya risau, tuan-tuan, anak-anak muda tidak menjawab. Di mana anak muda kita, tuan-tuan? Tuan-tuan tunjukkan saya di mana anak kita seorang dekat sini ni. Di mana anak muda kita? Kalau tuan-tuan nisbah macam umur saya, kita ada menantu di rumah, kita ada anak di rumah, kita ada anak belasan tahun, kita anak 20-an, kita ada anak 30-an. Where are they? Di mana mereka? Di mana-mana surau, masjid saya pergi, tuan-tuan, persoalannya, tolong Dr. Hassan, tolong Dr. Hassan. Besok, tuan-tuan, sampai kepada 3-4 hari yang akan datang ni, ada 3 program sudah disenaraikan untuk saya bertemu dengan para remaja. Ada setengahnya bertemu remaja dengan barbecue dan sebagainya, bertemu dengan ibu dan ayah bersama dengan remaja. Berbagai-bagai telah dilakukan. Tapi remaja masih dengan remajanya. Mereka tak nampak lorong ke surau, minta nampak lorong ke Bukit Bintang, minta nampak lorong ke IOI City Mall. Mereka tak nampak lorong ke surau Al-Mizan. Mereka nampak lebih lorong nun kepada food court di sebelah di sana. Saya tak mengatakan tak perlu pergi ke food court. Saya bukan anti food court. Tapi saya tak suka dengan preference. Kita punya preference tu, daripada dibandingkan surau Al-Mizan dengan food court, surau Al-Mizan dengan semua tuan-tuan dan puan yang sekeliling kita, Putrajaya, Cyberjaya ini, cuma every spot adalah tuan-tuan resort, every spot very nice, beautiful spot. Tasiknya, tuan-tuan pergi dia punya tempat di mana-mana pun saya tengok Putrajaya ni, Cyberjaya. Kami baru balik daripada Cyberjaya, tuan-tuan, dekat 5-6 hari juga di Cyberjaya.
Saudara-saudara, saudara mempunyai facilities, world class facilities. World class facilities. Bangunan-bangunannya world class, susunannya world class, layoutnya world class, bangunan-bangunannya world class, architecture-nya world class, vegetationnya world class, greenery-nya world class, tasik-tasiknya world class, 16 jembatan itu world class. Tetapi kalau itu world class, kalau imannya the lowest class, bagaimana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? If only facilities are world class and iman much higher than the world class of the facilities, itulah sebenarnya kita hendak dalam kehidupan ini. Saudara yang berhati sekalian, dan saya menyebutkan tadi, ada hati tapi tidak merasakan, ada mata tapi tidak memandangkan, ada telinga tapi tidak mendengarkan. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Dan Allah tidak merestui mereka yang lalai, orang yang ghafilun al-ghafilun, mereka yang lalai. Saudara-saudara yang saya nak sebutkan, daripada masjid sini, surau sini, surau seluruh kawasan Putrajaya ni, surau yang dia iktiraf ada 65 surau. Every block ada surau, every cluster of blocks ada surau. Pagi-pagi saya merasakan tuan-tuan criss-cross, Allahu Akbar, Allahu Akbar, criss-cross, criss-cross, criss-cross. Begitulah criss-crossing of panggilan azan. Dan perkataan-perkataan keempat panggilan itu tidak ada perkataan yang paling sempurna, paling hebat, paling agung daripada laungan 7 perkataan yang saya akan sebutkan sebentar nanti, yang saudara sangat familiar dengan perkataan-perkataan itu. Saudara, bayangkan tuan-tuan, dengan sistem PA sistemnya, dengan sound system yang begitu hebat, semua surau, semua masjid mempunyai fasilitas yang demikian. Tapi oleh kerana saudara, hati kita mati, hati saya mati, hati anak saya mati, menjerit muazzin, tuan-tuan, menjerit muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tell me, is there any phrase or words which is higher, which is much more bigger as compared to the perkataan Allahu Akbar? Bagi tahu saya tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Macam mana sambutan sebagai daripada kita tentang Allah Maha Besar? Adakah kita membesarkan Allah? Atau kita membesarkan makhluk? Kita membesarkan kereta kita membesarkan niat isteri kita untuk berpergian, berpusing-pusing di Putrajaya, di Cyberjaya, itu lebih besar daripada Allah. Bawa mereka makan betul-betul time maghrib, melintas surau, pergi makan, bawa anak, itu lebih utama daripada datang ke sini menunaikan maghrib, menyahut panggilan daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saudara tidak akan dengar lagi bila malaikat maut mencabut nyawa saudara perkataan Allahu Akbar. Kepada saudara yang macam saya berumur 70-an ini, mungkin mati besok, mungkin mati lusa, kita akan dengar Allah Akbar dengan sehari 2 hari saja lagi, saudara. Kalau kita dengar Allah Akbar sehari 2 ni, tak jawab, tak melangkah, tak bangun, tak melangkah, tak ke surau, tak ke masjid, tidakkah itu namanya khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah mati. Allah matikan hati mereka. Saudara, nanti saya akan sebut apa jadi kalau hati mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan tuan-tuan, dilaungkan di waktu pagi pukul 6:12. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Pagi-pagi kita mengambil kesaksian, tuan-tuan, mengambil kesaksian. Bukan mengambil kesaksian di mahkamah, bukan. Bukan mengambil kesaksian di mahkamah rendah, di mahkamah tinggi, mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Bukan. Bukan mengambil saksi di mahkamah ulang bicara, bukan. Bukan mengambil saksi di mahkamah federal court, bukan. Kita mengambil saksi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul ke tuan-tuan? Betul ke diri kita tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Kita sembah bos kita lebih daripada Allah. Bos nak jumpa kita pukul 9, 8.30 kita dah ada di bilik dia, di bilik sebelah, di PA dia. Tanya PA dia, bos nak apa, fail apa bos nak. Kita mensemak-semak, sementara menunggu semak-semak. Kok ini bos nak tanya, kok ini bos nak tanya, kok ini bos nak tanya. Adakah kita beri perkara yang sama bila disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, bila disebutkan Allahu akbar, Allahu akbar? Saya biasa bekerja di bawah Tun Mak Saji, bos saya. Masa saya bekerja di bahagian kabinet selama 5 tahun, he was my boss. Dan saya pun biasa juga minta maaf jadi bos. Tapi tuan-tuan, itulah dia. Bila bos, asalkan makhluk, namanya makhluk. Bos ke, pegawai daerah ke, pengulu ke, ketua kampung ke. Apalagi kalau yang berkaitan dengan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Cepat saja kita. Bukan bos-bos di pejabat sajalah. Manager-manager di mana-mana, gudang-gudang beli belah, tuan-tuan puan. Tuan-tuan tengok, kalau ada sale di sana, ada sale di sini. Kalau tuan-tuan pergi England, sales, waktu summer, waktu winter, sales, sale katakanlah mula pukul 8 tuan-tuan, pukul 4 dan orang berkampung dekat situ. Sale. Berkampung di situ. Begitulah kita raikan makhluk. Di mana kita bila meraihkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah, ya Allah. Saya nak tanya diri saya tak tanya tuan-tuan, saya nak tanya diri Hasan. Hidup engkau ni berpandukan kepada siapa, Hasan? Hidup engkau ni berpandukan kepada siapa? Siapa ikon kau, Hasan? Saudara, kalau ada ikon kita selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak terima langsung. It has to be the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bagi tahu anak kita yang tak datang ini, hidup engkau daripada pagi, tengah hari, petang dan malam mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, untuk belajar ilmu itu, engkau kena datang surau Al-Mizan. Sekarang ada jemaah di sini sampai hari Khamis. Raikanlah mereka, intai-intailah mereka, jenguk-jenguklah mereka. Saudara, Datuk Pahmin umur 75 tahun, Dr. Fathi umur 75 tahun, Hasan Ali umur 74 tahun. Saya dah bersyarah, ada menggunakan roster macam ni 40 tahun atau 40 tahun dah. Tapi saya tidak ada perjanjian, tidak ada certainty untuk Allah terima amalan saya selama lebih kurang 60 tahun itu. Saudara, kalau misalnya saya melakukan kehidupan saya tuan-tuan daripada pagi, petang sampai malam tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, everything as far as Islam is concerned is void. Is void. Sebab itu seruan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seruan lebih daripada seruan keramat tuan-tuan dan puan, hari-hari. Hayya 'alas salat, marilah kepada salat, mari kepada salat, mari kepada salat. Saya tengok tuan-tuan, minta maaflah, gambaran kasar
Orang tak kisah tentang salat. Tak kisah. Yang berpiknik tak kisah tentang salat. Yang pergi makan bawa keluarga tak kisah tentang salat. Yang ada tetamu di rumah tak kisah tentang salat. Yang berjiran dengan Al-Mizan tak kisah tentang salat. Hayya 'ala salat. Padahal ibadat salat ini adalah satu-satunya ibadat yang mula-mula dihisab di hadapan Allah. Yang mula-mula, the first one is to be assessed in front of Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau lulus salat, yang lain-lain lulus. Kalau gagal salat, yang lain-lain gagal. Macam mana tuan-tuan kalau anak kita tidak jaga salat? Macam mana kalau diri kita tak jaga salat? Kalau saya boleh datangkan tuan pengusi satu hadis, dua hadis tentang salat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia kepada Allah dengan makhluk yang diciptanya, namanya insan, dia ikat dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu kami datang kemari nak mengingatkan diri kami, bukan nak mengingatkan anda. Kami nak proses diri kami. Dan kami anggap surah Al-Mizan ini tuan-tuan a workshop. This is a workshop for iman. Workshop iman. Bukan workshop nak ganti gearbox. Bukan. Bukan workshop nak ganti plates, clutch plates. Bukan. Bukan workshop nak ganti tuan-tuan seluruh sistem yang ada dalam motorcar itu. Bukan. Ini workshop nak menyuburkan iman kita. 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan tinggalkan isteri, tinggalkan anak, tinggalkan kampung halaman, berkelana kita ini atas niat satu saja. We want to self-improve ourselves, to become a better person. I am a husband, I must become a better husband. I am a father, I must become a better father. And I am part of the neighborhood, I must become a better neighbor. Hujung sekali, I am the slave of God, and I must become the better slave of God, the servant of God. Saudara, itu janji kita 11 orang yang ada dalam jemaah ini, insya-Allah. Dengan Amir Sahab kita, masya-Allah, pusing keliling tuan-tuan, pusing keliling. Hayya 'ala salah, kepada hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan, masya-Allah tuan-tuan. Pagi-pagi lagi, pukul 6, 10 minit. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan hakiki, marilah kepada kejayaan hakiki, marilah kepada kejayaan hakiki. Marilah kepada kejayaan. Wahai teman-teman, wahai sahabat-sahabat, wahai teman-teman anak karya surah Al-Mizan, mari rebut peluang untuk mendapatkan al-falah. Jadilah kamu kumpulan al-muflihun, jadilah kamu kumpulan al-faizun. Jangan kamu jadi kumpulan al-khasirun. Al-khasirun yang gagal di dunia, yang gagal di akhirat. Al-muflihun berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Al-faizun berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as a matter of affirmation. Apa dia? Ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saudara-saudara yang saya sayangi, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mulai pada hari ini, tuan-tuan, mulai pada ketika ini, jam saya 8.20 ni, 8.20
Allah Maha Besar. We take a pledge, we take an oath that only Allah is the greatest. Allah yang paling besar. No other makhluk could supersede the greatness of Allah Subhanahu wa ta'ala. No other makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Mati anak Adam, mati umat Muhammad, mati seorang manusia, kata-kata akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Marilah saudara, insyaAllah kita bersama-sama, sama-sama tuan-tuan, dengan penuh iltizam, dengan penuh kekuatan. Dan kami ini tuan-tuan doakan, mari bersama dengan kami tuan-tuan, mari bersama dengan kami. Nanti selepas azan, Datuk Seri bagi saya dalam 5-6 minit lagi begitu, saya nak terangkan apa metodenya supaya kita dapat membangun, surau dah bangun dah, mengimarahkan surau ini supaya yang muda tertarik, yang dewasa tertarik, yang tua macam saya tertarik, anak-anak tertarik, gadis-gadis tertarik, semuanya tertarik untuk menziarah hari-hari, untuk mendekatkan diri mereka kepada rumah Allah yang namanya surau Al-Mizan ini. InsyaAllah berapa minit lagi azan? Ya, dah azan dah? Azan pukul 8.37. Oh, 8.37 ada. Okay. Nanti bagi tahu saya. Azan nanti kita azankan. Bagi saya sambung sikit aja lagi. Saya tidak akan lebih daripada 8.45 keseluruhannya. Boleh Datuk Pengurusi? Boleh. Tapi azan nanti kita berhenti ya? Yalah. Tapi saya tidak akan melebihi 8.45, 8.50 begitu, tidak. Saudara yang hormati sekalian. Okey, saya dah menyebutkan tadi ya, tentang manusia macam saya ini yang kalau tidak mengikut peraturan Allah, tidak ikut sunnah Nabi Muhammad, I am to be reduced sebagai a beast, an animal, bahkan lebih hina daripada itu. Dan saya dah kata tadi, macam mana cara kita nak bertemu dengan Allah kalau kita berada dalam posisi seperti itu. Saudara yang dirahmati sekalian, bolehkah kita terus menerus hidup dalam suasana tidak menyambut seruan tadi, 7 seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai yang akhirnya la ilaha illallah? Boleh ke tak boleh? Jawabnya memang boleh. Boleh, tetapi haiwan. Jawabnya boleh. Boleh, tetapi apa yang saudara makan menjadi darah daging itu tuan-tuan dan puan, nanti bila berjumpa dengan Allah di akhirat, darah daging itu sebagai pembakar di api neraka nanti. Boleh. Orang tak semayang pun makan. Orang tak semayang pun ada kereta. Orang tak semayang pun naik pangkat. Betul. Tapi naik pangkat kiraan makhluk. Macam mana naik iman, naik pangkat iman kiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, persoalan saya ialah, kalau kita ni boleh hidup, katakanlah tanpa iman, boleh hidup tanpa iman, boleh hidup. Tak boleh hidup. As a spiritual being, you cannot survive as a spiritual being. Tak boleh. Sebagai manusia yang makhluk boleh, tetapi sebagai manusia, insan spiritual, tak boleh. Hati kecil kita ni meronta-ronta, tuan-tuan, meronta-ronta. Pagi-pagi ni tuan-tuan, ada sebutir iman yang ada sebutir hidayah yang ada, meronta-ronta pagi ni. Bangunlah. Azanlah. Suraulah. Tapi syaitan lebih hebat, tuan-tuan. Tidurlah, lama lagi, tidurlah, lama lagi, tidurlah, lama lagi. Saudara bagi tahu saya, apa mekanisme yang kita ada? Apa senjata yang kita ada nak memerangi syaitan itu, nak memerangi iblis itu? Apa senjatanya? Senjatanya tidak lain dan tidak bukan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senjatanya. Badan besar bukan itu senjatanya. Bodybuilder bukan itu senjatanya. Badan muscular itu bukan senjatanya. Makan pil itu, pil ini menguatkan kita, bukan itu senjatanya. Senjatanya ialah iman.
senjatanya ialah taqwa, senjatanya ialah ihsan. Sebab itu saudara, untuk teman-teman di sini, untuk saya lah, bukan untuk teman-teman ni, saya nak cadangkan 2-3 perkara ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saudara, malam ini juga bagi tahu anak-anak kita, bagi tahu isteri kita, bagi tahu siapa juga di bawah tanggungan kita, apa dia? Kita kena rangka satu goal, satu matlamat kehidupan kita. Kalau tuan-tuan tidak pernah membisikkan kepada isteri, tidak pernah tuan-tuan membisikkan kepada anak-anak matlamat akhir kehidupan kita, kepada keluarga kita, malam ni kena buat tuan-tuan. I wonder, you have been married for the past 40 over years and the wife has not listened to you something regarding tentang matlamat kehidupan keluarga kita. Kemana nak dibawa keluarga kita ini? Saudara, dalam organisasi tuan-tuan baca MOB, Management by MBO, MBO, Management by Objective. Oh, mesti ada objektif, mesti ada objektif. Dalam keluarga sudah tentulah ada matlamat. Dan malam ini matlamatnya seluruh ahli keluarga, dimulai dengan suami, lepas itu isteri, lepas itu anak-anak. Apa dia matlamatnya? Untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu malam ni tuan-tuan. Please. Saya harap saya pun dah bagi tahu banyak kali pada isteri dan anak-anak, kita ada meeting online, kita ada meeting offline, kita ada time and again bagi tahu mereka. Tapi kita bagi tahu saja, tetapi banyak lagi tuan-tuan. Shortfallnya terlalu banyak, weaknessnya terlalu banyak, loophole-nya terlalu banyak. Sebab itulah kita di hujung-hujung usia ni, kita kena manage the loopholes, manage the shortfalls. Dan inilah yang sedang dilakukan. Antaranya managing loopholes, managing shortfall. Hasan, libatkanlah diri kamu 4 bulan khuruj fi sabilillah ini, untuk kamu mendapatkan kekuatan untuk menjelaskan kepada isteri, kepada anak-anak bahawa matlamat hidup kita ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, setelah kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, malam ini juga as a matter of principle, as a matter of reality, as a matter of practicality, malam ini juga tuan-tuan, kita bagi tahu isteri, bagi tahu anak-anak kita kena buat decision malam ini juga. Apa decisionnya? Seluruh ahli keluarga malam ini take a vow, semuanya mesti menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan oleh Allah, kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah belum? 8 minit lagi. Okey. Saya tak mau lebih. Surah la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan oleh Allah. Tolong Hasan Ali, tolong bagi tahu isteri kamu, bagi tahu anak kamu, bagi tahu adik abang kamu, bagi tahu seluruh keluarga kamu, mak bapak kamu, mertua kamu, ipar kamu. Hari ini kita mesti berniat, bertekad, berazam tuan-tuan, untuk seluruhnya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3, bila sudah azamnya menjadi ahli syurga, maka amalannya pun ialah amalan ahli syurga. Macam mana amalan ahli syurga? Salat jangan tinggal, salat jangan tinggal, salat jangan tinggal. Saudara-saudara, dekat Malaysia ni kita tak nampak orang semayang selain daripada rumah, selain daripada surau masjid. Masa saya belajar dulu tempat bersama dengan Datuk Seri Fahmin, kita belajar di University of Wisconsin, tuan. Wisconsin itu ada tempatnya lebih tinggi daripada, lebih atas daripada Canada. Jadi dia punya musim sejuknya kadang-kadang sampai 6-7 bulan. Saljinya tuan-tuan, bertokar kita satu malam saja nak cari bertokar kena shovel, pakai shovel nak cari bertokar. Di mana bertokar kita? Tapi semayang tak tinggal. Dengan salji kita ambil wuduk, tuan-tuan. Dengan salji kita ambil wuduk. Well, itu tanggungjawab Allah persoal kita.
Duduk di tempat yang salji macam itu, tidak ada sebab kenapa kamu meninggalkan solat. Saya ingat almarhum Datuk Ismail Kamus bila ditanyakan, berforum dengan saya tuan-tuan. Saya pengurusikan Forum Perdana Ehwal Islam selama 6 tahun. Ahli panel saya, tuan-tuan ingat lagi kan ya? Almarhum Datuk Harun Din, almarhum Hasan Din, almarhum Ismail Kamus, almarhum Datuk Ishak Barum. Tuan-tuan kenal Datuk Ishak Barum? Bekas mufti Kerajaan Negeri Selangor. Ya Allah tuan-tuan, akhlaknya immaculate. Saya kalau nak sebut akhlak seorang Muslim, terus reference manusianya Datuk Ishak Barum, bekas mufti Kerajaan Negeri Selangor. Baik, saudara-saudara, yang saya katakan tadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita akan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Saya katakan tadi, kita ada matlamat, kita insya-Allah kita jelmakan matlamat itu dalam kehidupan harian kita. Selepas itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah di mana tempatnya kita harus tuan-tuan melabuhkan sawah kita, di mana nak melabuhkan sawah kita untuk kita mencabahkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sawah itu mesti dilabuhkan, bahtera itu dilabuhkan di mana tuan-tuan? Di surau Al-Mizan. Sampai kepada peringkat tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita latih diri kita. Hasan Ali, latih diri kamu supaya kamu menjadi rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang hati mereka sering rindu kepada masjid. Datuk Seri, kita kena tanam pada diri kita, pada diri saya, satu kerinduan. Rindu kepada mak satu hal, rindu kepada mak yang belajar di Belgium satu hal, rindu kepada menantu yang bekerja di Australia satu hal, rindu kepada cucu kita yang kahwin dengan orang Norway satu hal. Tapi kita mesti merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita melahirkan kerinduan, antara tempat itulah surau Al-Mizan. Datang seminggu sekali tuan-tuan, masa mendengarkan Jumaat saja tak akan rindu. Datang selang-selang hari pun tidak akan rindu. Subuh di sini, terutama yang pencen-pencen macam saya pencen ni, subuh di sini, zuhur di sini, asar di sini, maghrib di sini, isyak di sini, subuh di sini. Waktu majlis ilmu duduk di mana kita duduk sekarang ni sampai akhirnya, bukan lama pun majlis ilmu, lebih-lebih 1 jam saja tuan-tuan. Tapi kita tidak mempunyai patience. We don't have the patience. Itu masalah besar saya agaknya. Jadi kita duduk majlis ini, duduk di surau ini, di sinilah kita nak mencernakan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada Nabi Muhammad, rindu nak bertemu Nabi Muhammad, rindu nak mendapatkan Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, rindu nak bersama Nabi Muhammad meminum air daripada telaga Kautsarnya. Masya Allah. Yang kelima saudara, apa yang nak dibuat? Saya nak cadangkan di masjid ini, Datuk Seri pengurusi dan Datuk Timbalan pengurusi dan teman-teman ya, saudara-saudara, kita sudah satu worldwide 210 negara dalam dunia sudah mempraktik cara memakmurkan masjid dan surau. Kita ambil Masjid Seri Petaling ya. Masjid Seri Petaling satu-satunya masjid di Malaysia, tak ada kunci, tak ada lock, no kata, tak ada kunci. Pukul 4 orang daripada Korea datang, pukul 6 nanti tuan-tuan daripada Belgium datang, pukul 3 pagi daripada South Africa datang diraikan di rumah tetamu, dijamu makan tuan-tuan dan puan pukul berapa pun. Masya Allah, 24 jam tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergilah. Hari nak tengok dia punya meriahnya hari Rabu, satu lagi hari Sabtu malam Ahad. Betul tuan? Meriah tuan-tuan. Dalam keadaan tidak Covid, hari Sabtu malam Ahad, you can find about 3,000 people there. 3,000 people. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, masa Ramadan, tuan-tuan boleh pilih, ada 3 pilihan untuk semayang tarawih. Satu juzuk. Satu malam tuan-tuan, satu firqah, satu juzuk. Ada satu tu tuan-tuan dan puan, 3 juzuk. Ada 1 sampai 10 juzuk satu malam. Tuan-tuan pilih yang mana? Hanya ada di Masjid Seri Petaling saja. Macam mana pembinaannya tuan-tuan? Macam mana pembinaannya? Kita dekat sini, kita tanya, dahlah 8 rakaat, tanya lagi,
imam baca panjang ke, imam baca sabihis ke? Betul tuan-tuan. Cari yang lebih ringkas, cari yang lebih ringkas. Kalau boleh imam baca Fatihah satu nafas, baca surah pun satu nafas. Akhirnya imam hilang nafas langsung. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Inilah label iman kita, inilah label iman kita. Tuan-tuan, pada minggu kedua pergi 3 tuan-tuan tengok anak muda entah macam mana. Habis 2 rakaat tarawih, tuan-tuan semua meninggalkan majlis. Betul tuan-tuan. Mana mazhab mana ni? Saya pun tak faham. 2 rakaat hilang. Inilah dia. Di mana tarawih? Di mana amalan tarawih? Di mana roh tarawih? Malaikat bersusun-susun setiap malam pada malam tarawih. Malaikat memohon kepada Allah, ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka. Kalau 30 malam tarawih tak ada kita dalam senarai pengampunan, bila lagi kita nak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala? When are we going to be seeking the pardon of God? Bila? Sebab itu saudara, kita harap sangat, insya-Allah tuan-tuan di surau ni kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh kita adakan namanya 5 amal. 5 amal. Pertama tuan-tuan dan puan, mesyuarat kita. Mesyuarat. Kita hari-hari tuan-tuan, hari-hari dalam jemaah kita. Okey. Kita berhenti sekejap tuan-tuan, lepas tu saya sambung sekejap aja, saya sambung insya-Allah. Kalau bolehlah Datuk Seri, boleh berperingkat. Macam mana kita nak buat dalam konteks memakmur, mengimarahkan rumah Allah kesayangan kita ini, namanya surah Al-Mizan. Saya katakan yang pertama tadi, saudara, insya-Allah kita akan adakan, kita bentuk jemaah di sini, bentuk jemaah. Dia punya tuan-tuan dan puan, jemaah ini kita latih sikit saja, 3 hari, minimum 3 hari. Latihan badannya, latihan rohnya, latihan akalnya, latihan keimanan ketakwaannya, itu kita latih. Macam saya latih 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan latihan ni. 40 hari saya dengan Datuk Seri Pahmin, 40 hari kita pergi ke Thailand, kita pergi Narathiwat, kita pergi sampailah kepada Golok ke bawah dan sebagainya. 40 hari di Thailand. Latihan diri. Apa yang nak dilatih? Nak dilatih jasadnya, akalnya, rohnya, nak dilatih gitu. So saya cadangkan tuan-tuan, kita mulakan siapa-siapa saja. InsyaAllah satu jamaah minimum 6 orang, kalau boleh 6 orang tuan-tuan, minimum 6 orang. Cantiknya kalau 8 orang begitu atau 10 orang kita keluar tuan-tuan, insyaAllah kita pandu tuan-tuan, kita pandu, ikut kita sekarang pun boleh, tak ada masalah. Kita pandu keluar 3 hari. Di situlah tuan-tuan, kita proses kekuatan dalam kita, kekuatan keimanan kita untuk memajukan diri, memajukan keluarga. Kita nak tumpahkan kemajuan itu untuk memajukan rumah Allah yang namanya surau Al-Mizan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sudah diformkan tuan-tuan kumpulan ni setiap hari tuan-tuan, setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, apa mereka buat di sini? Taklim tuan-tuan. Tadi dibacakan taklim. Alhamdulillah. Kalau boleh taklim, selepas subuh taklim, selepas maghrib kita taklim, alhamdulillah, kita baca je tuan-tuan. Roh dia tuan-tuan, roh. Taklim di masjid, lama-lama tuan-tuan, mereka yang insya-Allah jangkitan daripada kekuatan-kekuatan yang kita dapat daripada 6 orang asalnya tuan-tuan, dia akan pergi kepada rumah ke rumah. Rumah pun ada majlis taklim di rumah, taklim di rumah, taklim di rumah, taklim. Isteri dengar tuan-tuan, isteri dengar hadis-hadis, isteri dengar ayat-ayat Quran. Kalau tuan-tuan kan pilihan hadis ayat Quran ni, semua hadis ayat Quran menjurus kepada tawaran-tawaran Allah. The virtues of each amalan-amalan itu dibentangkan kepada isteri, kepada anak-anak kita, supaya mereka tertarik, ada kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan membangunkan jasad, roh, dan akhirnya membangunkan iman mereka. Apalagi nak buat di sini tuan-tuan? Di sini ada jaulah namanya tuan-tuan.
Satu jauhlah yang di sini, satu jauhlah seminggu ni kita keluar daripada, mungkin kita pergi insya-Allah teman surau di sebelah di sana dan sebagainya. Itu nak melatih. Kita pergi tuan-tuan, ini namanya jauhlah ni. Kita pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, rumah ke rumah, lorong ke lorong, rumah ke rumah, lorong ke lorong, menjemput dengan segala hormat, dengan penuh kasih sayang. Cik Kadir datanglah, Cik Kadir datanglah. Ada jemaah kami kat sana insya-Allah ada bacaan taklim, dan lepas tu kita ada bayan sedikit, ada kuliah sedikit. Marilah kita sama-sama tentang iman, macam nak menuburkan iman kita. Datanglah insya-Allah, bawalah anak yang laki-laki, anak 2 orang tu bawa sekali insya-Allah. Kami tunggu nanti Cik Kadir datang petang ni insya-Allah dalam pukul 7 nanti kita sama-sama di surah Al-Mizan. Begitulah lebih kurang tuan-tuan dan puan Okey, itu berlaku setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. Tuan-tuan, the rolling of all those activities tuan-tuan will produce spark untuk kita menambahkan kekuatan kita untuk mengimarahkan umat. Tapi jangan lupa tuan-tuan, pertolongan Allah. Apa dia pertolongan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau ikut jalan Nabi macam ini, pasti akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita jangan underestimate pertolongan Allah. Jangan underestimate Allah bentangkan jalan kebenaran kepada kita. Jangan underestimate usaha kecil yang kita buat tuan-tuan. Kita formkan jamaah, kita buat kerja-kerja mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, nampak seemingly small, but in the eyes of God it is very big, so big. Apa yang kita lakukan ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita doa, banyak doa. Pagi, petang, siang, malam, tuan-tuan kita doa kepada Allah. Doa sebutkan nama-nama. Tuan-tuan pergi, katakan tuan-tuan pergi jauhlah, pergi katakanlah minggu ketiga, minggu keempat, ambil nama tuan-tuan, ambil nombor telefon dan kita doakan. Malam itu tuan-tuan kita bertahajud, doakan nama, sebut nama-nama. Pak Rahman, sebutkan namanya Pak Kadim, sebutkan namanya Pak Isa, sebutkan namanya Pak Ayub, sebutkan namanya Pak Kadir, sebutkan nama-namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu tuan-tuan dan puan, kita bina sel over there, classes of cells. Jadi inilah yang akan meruntun kekuatan untuk membangunkan, insya-Allah. Boleh share sikit ni program solat malam ni, okay, malam esok dan sampai okey. Agak-agak 8 orang tu siapa dia? Ya. Agak-agak 8 orang tu siapa dia? Okey. Saudara tadi Datuk Seri ingatkan saya 17 hari bulan tuan-tuan, 18 hari bulan. 18 hari bulan, bukan di sini tuan, 18 hari bulan insya-Allah di surau Al-Muhajirin. Di surau Al-Muhajirin 8 hari bulan pagi Taipusam. Pukul 4.15 tuan-tuan berada di sana. Tuan-tuan pilihlah untuk berada di sana bersama dengan anak-anak, bersama dengan ahli keluarga untuk mengikuti program Qiyamul Lail. Kita buat 3 jenis sembahyang. Yang pertama sembahyang tasbih, yang kedua sembahyang taubat, yang ketiga sembahyang hajat, yang keempat sembahyang witir, dan insya-Allah lepas itu tuan-tuan dan puan kita akan bermunajat kepada Allah. Kalau tak ada apa keizinannya, tak ada apa halangan, saya akan pimpin salat itu daripada awal hingga akhir tuan-tuan insya-Allah. Bawa tuan-tuan di sini pagi tu, pagi subuh tu 18 hari bulan tuan-tuan balik sini. Tak payah tunggu apa surah Muhajirin. Terus balik di sini tuan-tuan, subuh di sini sebab kita ada Ustaz Abdul Razak. Ustaz Abdul Razak daripada jamaah kita ini akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi 18 hari bulan. Pukul 4 tuan-tuan, 4.15 tuan-tuan berada di Masjid Al-Muhajirin. Terus balik kemari bila habis, selepas kita munajat, selepas kita berdoa sampai lilihan air mata yang tak dapat ditahan-tahan itu tuan-tuan, balik ke sini untuk mendengar kuliah subuh, bayan subuh daripada Ustaz Abdul Razak. Okey, tadi saya katakan tuan-tuan kita nak bina jamaah ni. Tuan-tuan saya harap insya-Allah kami akan keluar pada hari Khamis. Kami keluar pada hari Khamis tuan-tuan Kalau boleh tuan-tuan namakan kepada kami siapa dia manusia unggul, manusia ulung ni, 8 orang ni, siapa dia, kami akan jumpa dia. You just name them, kami akan jumpa dia, kami akan bagi tahu dia, kami akan brief dia apa nak buat insya-Allah. Tuan-tuan kerja ini doesn't cost a single cent.
No cost involved, no finance involved, tak ada no financial implication. Semuanya dibuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, hanya tuan-tuan kat sinilah saya serahkan kepada tuan-tuan untuk menamakan, insya-Allah. Dan kami, saya, Amir Sab kita, teman-teman kita akan pergi menemui mereka dan menerangkan kepada mereka apa yang perlu dilakukan. Boleh angkat tangan sekarang? Sila. Siapa? 3 hari. Siapa tu? Sana ada, insya-Allah. Sila. Tak apa. Apa ni? Macam ni. Tuan, kita masa tak banyak. Kita ikhlas dan jujur. Saya ingat kalau betul-betul you become the pioneer of program ini, adalu alal khairi kafa'ili. Ada satu hadis, adalu alal khairi kafa'ili. Siapa yang memulakan langkah yang pertama, orang ikut, anak dia ikut, cucu dia ikut, cicit dia ikut, seluruh pahalanya mengalir kepada orang yang pertama melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap lepas ini kita boleh tunggu sebentar. Saya dengan Amir Sab kita tunggu dekat sini tuan-tuan dan puan. Selepas isyak ni mari kita discuss tengok apa nak buat. Bukan ini tak ada paksaan tuan-tuan, tak ada paksaan. It's all voluntary, tapi voluntary pun tuan-tuan dan puan dia ada dia punya transcendental religious connotation dia dalam kehidupan kita nanti, insya-Allah. Jadi saudara, akhirnya saya menyebutkan ni, saya ulang balik. 18 hari bulan, hari Selasa pagi, tuan-tuan kalau boleh beradalah di masjid di Surau Al-Muhajirin, dekat sangat ya. Insya-Allah pukul 4.15. Tepat pukul 4.30 kita buat sembahyang tasbih kita akan buat. Lepas tu sembahyang taubat kita akan buat. Kalau ada masa sembahyang hajat, kalau tak ada masa kita terus sembahyang witir kita buat. Lepas tu munajat. Saya akan munajat 20 minit saya akan munajat, tuan-tuan. Munajat artinya mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebarang kelemahan kita, isteri kita, anak-anak kita, dan mengadu kepada Allah supaya rumah-rumah ibadah seperti surah Al-Mizan mendapat rahmat dan rahim, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang pagi itu patut tuan-tuan jangan tunggu Masjid Al-Muhajirin, terus balik di sini sebab ada kuliah subuh yang disampaikan Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak, seorang hafiz, seorang alim, tuan-tuan dan puan, Maulana Abdul Razak, insya-Allah yang akan menyampaikan kuliah subuh di surau ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada khususnya kepada yang berbahagia Datuk Seri Abdul Rahman, kepada Datuk insya-Allah timbalan pengurusi, kepada jawatan kuasanya, kepada teman-teman sahabat-sahabat yang bersama dengan kita, insya-Allah tuan-tuan, dari masa ke semasa kita harap selepas hari Khamis ni tuan-tuan hubungan kita terus terjalin. Di buku malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tercatat Hasan Ali pernah berjumpa dengan Datuk Seri Abdul Rahman, Hasan Ali pernah berjumpa dengan teman-teman di sini, Hasan Ali pernah tidur di sini, Hasan Ali pernah menangis di sini, Hasan Ali pernah merintis di sini. Inilah catatan yang kita hendak dalam buku catatan yang akan diserahkan kepada tangan saya, tangan tuan-tuan nanti daripada sebelah kanan. Jadilah kita ashabul yamin, orang kanan, bukan ashabul shimal, orang kiri. Kan orang kanan menandakan mereka menjadi bakal ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan ada baiknya pada tuan-tuan, ada baiknya pada perempuan. Minta maaf daripada saya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan terus berada di sini, terus menikmati segala fasilitas yang disediakan kepada kami, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kami juga menjaga yang sebaik-baiknya, insya-Allah, kebersihan yang sebaik-baiknya, insya-Allah, supaya tuan-tuan kita datang disambut oleh kebenaran, kekuatan untuk meraihkan silaturahim di antara kita. Kita keluar pun insya-Allah air, tenaga, kekuatan silaturahim akan bersama dengan kita sampai akhir hayat kita nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Datuk Seri dalam masa setengah minit saja. Inilah antara zikir yang kita zikirkan nanti pada pagi 18 hari bulan pukul 4.30. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah antaranya kita dengar pukul 4:30 pagi besok, tuan-tuan, dengan zikir taubatnya, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadibna ilallah, dengan lilihan air mata. Kadang-kadang tak dapat ditahan-tahan limpahan air mata itu. InsyaAllah kita jumpa nanti, tuan-tuan, hari 18 hari bulan lusa, iaitu hari Selasa. Kita bersama-sama. Lepas habis, tuan-tuan balik di sini, kita raikan Al-Fadhil Maulana Abdul Razak yang akan memberikan kuliah subuh di sini nanti, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.